Yang ketiga, tuan-puan sekalian, yang ketiga ialah bila kita nak lebih bagus, ya, lebih bahagia, mesti ada gabungan elemen dia panggil ESQ. Ya, E tu untuk emotional, S tu untuk spiritual, Q tu untuk kita kata dia ESQ ni adalah tiga perkara: emotional, spiritual, intellectual. Ya, maknanya ada tiga yang harus seimbang. Kadang-kadang tuan-puan, bila tidak wujud keseimbangan ni, sebab itu kita punya indeks kebahagiaan kita turun. Sebab keseimbangan emosi, intelektual dengan spiritual itu tidak balance lah, tidak seimbang. Dan subhanallah, orang yang memang bagus keseimbangan tiga elemen ini, indeks kebahagiaan dia meningkat. Cara dia mudah je tuan-puan. Ya, Ustazah bagi contoh-contoh dulu. Bagaimana elemen tiga perkara ini sangat membantu untuk semua sektor kehidupan. Semua. Kita ambil bahagian bisnes lah, kalau kita berbisnes lah. Macam mana bisnes berkembang? Ya, dan bagaimana kita nak majukan bisnes di tengah semua orang buat bisnes. Semua orang nak buat bisnes part time apa semua tu. Ya, kalau yang jual tudung ni tuan-puan, sampai kita pun tak tahu dah tudung jenis apa lagi yang keluar. Punyalah banyak, ya. Semua orang dah nak buat jenama sendiri dah. Suka-suka je nama Kak Timah, Kak Enap nak keluar dekat pasaran. Ini kalau tak ada skill yang bagus, sebenarnya ini orang kata apa? Ini macam jadi berniaga untuk kebajikan je lah. Untung tak ke mana, ya, modal pun tak ke mana. Tengok macam mana perniagaan berkembang dengan elemen ESQ. Ya, saya bawa contoh air mineral ni. Ya, tuan-puan, air mineral. Satu hari dulu, orang kalau jual tak jual air kosong. Ni kita panggil air kosong lah kan, ya. Mana ada orang jual air kosong tahun 70-an? Air kosong ni free. Kan? Air kosong ni pergi kedai kopi, minumlah banyak mana, sebagi, segayung, tak payah bayar. Orang kan jual air sirap, air teh, teh tarik, ya. Tetapi ada seorang pengusaha, ya, dia panggil pengusaha salah satu jenis air mineral juga dekat negara seberang, ya. Dia kata dia rasa bila dia pergi naik kereta api, masa tu guna kereta api kan, dia rasa haus, dan haus tu tak hilang air manis. Ya, memang masa tu selalu fikir, bestnya kalau ada air kosong, bestnya kalau ada air putih, bestnya kalau ada air putih. Lalu apa yang dia buat? Dia bawa air putih. Ya, dia bawa dalam perjalanan tu, bawa air. Dan dia nampak dalam kereta api tu, semua orang nampak, pandang je ke air dia. Ya, kan kalau kita tak bawa air, kita selalu pandang air orang kan. Ya, pandang je air, macam sedap je air tu kan. Sebab semua orang haus, kan? Jadi dia kata, kenapa orang nampak berminat dengan air yang dia bawa? Dan bila dia tawarkan, orang memang nampak macam ambil cepat, memang nak dah, daripada tadi nak air tu. Jadi dia naik lagi satu step, dia pembawa air lebih, tapi dia jual. Ya, dia kata siapa nak bolehlah dengan harga yang murah. Contohlah 10 sen, dapatlah secawan. Dan menakjubkan, ramai orang nak beli. Ya. Lepas tu tuan-puan, akhirnya kita pergi terus pada akhirnya air apa yang lebih mahal? Air ni lah. Air ni lebih mahal. Sebab manusia mula nak minum air ni, tapi yang pada kualiti yang terbaik, yang sihat untuk tubuh badan. Sebab 70% daripada tubuh manusia adalah air. Tapi dia bermula dengan apa sebenarnya tuan-puan? Bermula dengan kekuatan emosional, kekuatan emosi yang dinamakan sebagai empathy. Selalu meletakkan diri kita pada tempat orang lain. Orang tu akan maju. Sebab dia dapat rasa, aku pun nak air kosong, ini kan orang lain. Aku pun nak minum air yang terbaik, orang lain mesti nak minum air yang terbaik. Dalam bidang marketing tuan-puan, kita selalu kan kalau pergi dekat apa, kalau mana-mana lah, kalau beli barang, kita ada tak perasaan macam bestnya kalau kita tak payah keluar daripada kereta? Kan, orang tu yang datang tanya, akan apa kak? Ikan sekilo. Okey kak, dia pun baling ikan sekilo. Macam itulah contohnya. Kita kadang mengidam. Semua kalau boleh, tak payahlah nak keluar-keluar, nak buka tali pinggang apa semua, nak berjalan, nak cek parking. Itu dalam fikiran kita kan? Tapi kita tak menggunakan kekuatan emosi itu untuk apa? Untuk yang lebih bermanfaat. Tapi bahagian marketing dah buat, dia buat drive-thru.
Ya, tak payah turun dalam kereta je, keliling je lah bangunan orang tu sampai jumpa tingkap yang dia tanya nak beli apa, kita pun order, lepas tu dia turun bagi, kita pun tak payah apa-apa, makan pun sambil dalam kereta je. Dan memang orang berminat. Kenapa dia berkembang? Sebab dia ada emosi, sebab dia cuba menyelami apa yang orang lain rasakan. Ya, sama juga dalam bisnes ya, macam mana orang berkembang sebab dia tahu apa yang orang nak. Contoh yang saya rasa macam ke belakang sikit, stesen minyak. Stesen minyak sekarang dah tak pakai orang. Ya, kena turun sendiri isi minyak. Tuan-puan nak tanya muslimat tu, suka tak isi minyak sendiri? Ya. Ustazah perhatikan ada satu stesen minyak kat tempat ustazah, dia ada 2 tong je. Punyalah kecil yang stesen minyak tu, 2 je, 2 ke 3 macam tu lah, campuran diesel mungkin 3 lah ya. Maknanya tak maju sangat lah kita nampak, ada 2 je tempat nak isi tu ya. Tapi kalau tanya ustazah memang sengaja berpusing pergi tempat dia, sebab dia masih ada seorang pekerja yang tanya, kakak mau berapa? Ya, dia masih ada seorang pekerja, Ustaz buka je tu kan, kakak mau berapa? Penuh ya. Okey kakak, okey. Dia beriang tolong kita pun suka orang tolong, bagilah dia sikit, RM5 ke RM10, dia pun riang. Ustaz perasan ramai orang pergi tempat dia tuan-puan, sebab orang masih ada elemen itu ya. Bestnya kalau ada orang tolong masukkan kita punya minyak. Tapi yang dah pakai kena turun sendiri ni kan, kadang-kadang sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan, dia suka biarkan minyak dia sebab dia tahu lepas tu suami dia akan naik kereta tu ya, jadi dia membagi siap-siap lah pada si suami tolong isikan minyak ya, sebab elemen emosi tadi. Jadi tuan-puan, bila kita bekerja, kita ada emosi, kekuatan emosi, kita boleh bentuk suasana kerja yang baik di tempat kerja kita. Apa yang kita tak suka orang buat kat kita, jangan buat kat orang lain. Tapi orang yang tak ada kekuatan emosi, dia peduli apa? Dia kerja dia dekat tempat kerja buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang ni kita nak umpat penolong pengarah yang ni. Yang ni grup WhatsApp ni kita nak umpat tu kawan kita kat tingkat 3. Tuan-puan, kalau itulah budaya kerja yang berlaku, memang susah nak cari kebahagiaan di sini. Sebab kita tak boleh menyelami perasaan orang lain. Ya, kita kena menyelami, kita kena ingat orang yang bekerja kat sini ni bukan seluruh hidup dia, bukan kerja. Itu pun kena ingat. Sebab tu ustazah berminat dengan satu cadangan daripada yang ustazah baca tu bukan daripada negara kita Malaysia ya, tapi kajian daripada luar negara, sehingga mencadangkan agar pihak organisasi dan jabatan tidak lagi memberikan sebarang arahan dalam bentuk WhatsApp atau mesej selepas pukul 5 ataupun 6. Maknanya yang dipersetujui oleh syarikat tu lah. Pukul berapa waktu kerja tu berhenti, jangan kacau lagi dengan sebarang arahan melalui WhatsApp ataupun mesej. Itu negara luar ya tuan-puan. Ustazah masa baca artikel tu macam berminat lah. Sebab betul tak kadang-kadang kita diganggu juga. Dah pukul 9 malam. Ya, 9 malam. Kerja tak habis-habis, masuk pula cara dalam WhatsApp pula. Kita bincang sikit, dia kata. Kita bincang sikit dalam ni. Itu mesyuarat tu tuan-puan. Ya, bincang-bincang tu namanya mesyuarat. Kita bincang sikit, tengok jam pukul 9.30 malam. Kita kena ingat, bila kita memberikan hak yang kepada yang berhak, memberikan hak yang sepatutnya kepada kaki tangan kita, kepada kita yang bekerja, bermakna apa? Kita telah meningkatkan indeks capability dia untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik pada waktu yang ditetapkan. Tapi kalau main semua bersilat-silat ya, pagi petang siang malam, indeks tu turun, dia jadi tawar, hamba, tak semangat ya. Jadi ustazah berkenan juga dengan kajian tu. Mungkin boleh difikirkanlah ya pada kadar-kadar yang sepatutnya, supaya tidak terlalu terbeban juga. Macam mana ini boleh dilakukan? Ketika mana organisasi itu memiliki emotional quotient, kekuatan emosi. Ya, yang bawah boleh memahami yang atas boleh memahami yang bawah. Dalam keadaan kedua-dua pihak saling harga menghargai.
Ya, sebab tidak ada atas kalau tak ada bawah, tak ada bawah juga kalau tak ada atas. Macam itulah. Ya, kita kalau kita faham konsep tu tuan-puan, spiritual lagi, kalau dengan spiritual quotient pula pun akan menjadikan budaya kerja kita ini sangat baik. Dari segi spiritualnya, kita diajar untuk selalu bersangka baik. Selalu meletakkan kepercayaan, boleh membantu. Ad-din an-nasihah, agama ni nasihat.